kita akan mulakan. Okey, kita ada 44 kalau 2, 42 lah. Okey. Okey. So soalan ni kita ambil daripada percubaan 2020 tahun lepas. Okey, kita ambil daripada negeri Melaka. Okey. Skema yang saya bagi bawah tu, yang jawapan tu ada kesilapan sedikit lah. Okey. Nanti kita tengok sama-sama. Okey, kita akan tengok sama-sama kat mana dia punya tu. Ada satu benda yang dia salah masuk lah. Okey. Skema yang salah. Soalan tu betul. Okey, soalan tu betul. Okey, so kita mulakan. Encik Faizal menjalankan perniagaan Pasaraya Faizal di Bandar Melaka. Pada akhir tahun 2018, pasaraya tersebut terbakar disebabkan oleh litar pintas. Kebanyakan buku-buku perakaunan telah musnah. Okey. Okey, daripada maklumat pertama ni dibaca masalah dia ialah dia buka kedai, tiba-tiba kedai dia terbakar, pasaraya terbakar. Semua bukunya telah musnah. Okey, buku tu bukan buku baca, buku ni buku yang direkod. Okey, yang direkod jualan, direkod belian, apa-apa tentang perakaunan. Okey. So kat sini daripada hint yang pertama ni sebenarnya dia tajuk apa? Di bawah tajuk apa di tingkatan 5? Siapa boleh beritahu? Okey. Semalam kita bincang pasal syarikat. Kalau soalan ni dia bincang tajuk untuk apa? Penting kita kena tahu tajuk apa yang kita bincang untuk kita buat soalan ni. Rekod tak lengkap ke? Syarah. Okey, Syarah ni kata rekod tak lengkap. Okey. Betul jawapan Amir. Jawapannya adalah rekod tak lengkap. Okey. Macam mana kita tahu soalan ni rekod tak lengkap? Biasanya dia akan bagi tahu. Dia merekod tidak mengikut sistem catatan bergu. Kemudian dia bagi tahu bukunya hilang, buku perekonannya hilang, musnah, okey, terbakar dan sebagainya. Itulah yang bagi tahu bahawa soalan ni merujuk kepada rekod tak lengkap. Okey, rekod tak lengkap ni dia bab tak silap saya bab yang kedua di tingkatan 5. Okey. So ada dua cara lah. Okey, nanti kita tengok soalan ni kaedah apa. Okey. Okey, maklumat berikut diperolehi daripada buku catatannya yang masih terselamat. Okey, ini je yang didapat mungkin disimpan dalam handset dia ke atau mana-mana lah. Okey, yang ditinggalnya hanya yang ni yang ada, yang lain semua musnah. Okey, kalau soalan ni mudah untuk kamu kena skor lah soalan ni. Okey, dia soalan pilihan. Okey, kamu kena, kalau boleh jawab soalan ni, okey, kamu kena ni skor untuk ujian pertengahan nanti. Okey. Okey, semula-mula sekali dia bagi pada 1 Januari 2020, kemudian 31 Disember 2019. 1 Januari 2019, 31 Disember 2019. Okey, maklumat yang laju pertama ni dia nak cerita iaitu baki awal dia. Okey, yang ni baki awal dia. Okey, sebab yang 1 Januari ni dia rujuk kepada awal. Okey, yang 31 ni merujuk kepada akhir. Okey, untuk baki awal, baki akhir. Okey. Okey, nanti semua respon Okey, bagi tahu saya sama ada ni aset ke, belanja, liability, equity ataupun hasil. Okey. Benda yang 5 ni dia tak akan lari. Semua tajuk akan ada. Kita akan jumpa benda tu. Okey, dan kita kena kenal pasti. Okey, ataupun singkatannya ABLEH. Okey. Aset, belanja, liability, equity, hasil. Okey. Okey, premis, siapa-siapa nak respon. Premis di bawah apa? Okey, siapa-siapa boleh respon. ABS. ABS, okey. Aset bukan semasa. Okey. Aset bukan semasa. Okey, lengkapan. Okey, masih banyak. ABS masih Dayana. Okey. ABS. Bank ada dua tempat kat sini. Ada bank satu kredit, ada bank satu kredit. Okey. Okey, bank yang 1 Januari yang saya highlight ni, okey. Sebab dia tulis kredit. Okey, bank ni apa sebenarnya? Overdraft. Liability kan, overdraft bank, lepas tu okey. Maksudnya dia adalah liability semasa. Okey, liability semasa. Okey, yang sebelah kredit itu ialah aset semasa.
Okey, premis lengkapan dia tak akan ada negatif positif. Okey, biasanya semua akan jadi ABS, ABS. Okey. Tunai. Okey, tunai AS. Okey. Inventory. Okey, kita kena kenal dulu siapa. Inventory. Okey, inventory kat mana? Asset ataupun liability? Aset semasa. Aset semasa. Okey. Okey. Aset semasa. Okey, akaun belum bayar. Liability semasa. Liability semasa. Akaun belum terima. Aset Aset semasa. semasa. Okey, insurans prabayar. Okey, masih Alia. Satu, Aset semasa. aset semasa. Okey, aset semasa. Susut nilai terkumpul. Dia bukan aset, dia bukan liability, dia bukan equity, dia bukan hasil, dia bukan belanja. So dia apa sebenarnya? Dia adalah, dia bukan yang 5 tu, tapi dia adalah apa? Dia adalah catatan, kita panggil apa istilah dia, catatan kontra. Okey, catatan kontra bagi ABS. Okey, so nanti kena tolak dekat ABS. Okey, dia catatan kontra bagi kalau lengkapan di bawah pada lengkapan lah. Itu maksud dia. So dia bukan 5 tu. Bukan aset, bukan belanja, bukan liability, bukan equity, bukan hasil. Tapi kedudukannya berada di aset bukan semasa sebab dipanggil catatan kontra. Okey. Okey, kadar bayaran belum bayar. Liability. Liability. Okey, liability semasa kan. Okey, liability semasa. Okey, dan yang last sekali. Sewa diterima belum terperoleh. Okey. Sewa diterima belum terperoleh. Dia dua je pilihan dia. Aset semasa ke liability semasa? Liability. Okey, liability semasa. Okey, terima kasih Mariam. Okey, Tania. Okey. So dia adalah liability semasa. Okey, selepas kita analisis maklumat yang ni, okey, so kita kena kenal dia. Kita mesti kenal semua dia. Okey, semua tu mesti kenal. Okey. Macam mana nak kenal dengan kita buat latihan, akhirnya benda tu yang berulang je. Sebenarnya benda tu berulang yang kita jumpa. Okey. Okey. Okey, maklumat tambahan yang pertama. Okey. Kita kena ingat kalau rekod tak lengkap ni, dia buat catatan tidak mengikut sistem catatan bergu. Okey. Dengan kata lain, dia merekodkan satu kali saja. Contoh, contoh pelanggan membeli barang. Okay, membeli barang secara tunai. Okay, jadi perniagaan ni dia rekod satu catatan dia. Contoh dia rekodkan jualan saja. Okay, dia rekodkan jualan saja dekat rekod buku dia. Okay, yang satu lagi tak rekod. Sepatutnya kena rekod juga yang satu lagi kan, iaitu tunai. Okay, macam itulah. Okay, sama juga kes dengan musnah. Okay, yang dikata buku perekonomian musnah. Okay, dia ada jumpa maklumat yang ni saja, so dianggap sebagai catatan tunggal. Okay. Okey, kita kena faham dulu. Kalau kamu faham maklumat tambahan ni, okey, insya-Allah boleh buat. Okey, senang je dia punya tu. Yang penting kita boleh jawab dia punya pelarasan ni, so senang kerja kita. Okey, maklumat tambahan yang pertama pada 1 April 2019, pemilik telah membeli lengkapan 2,600 menggunakan wang peribadi untuk dibawa masuk ke dalam perniagaan. Kadar susut nilai ditetapkan 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Susut nilai dikira setahun penuh pada tahun pembelian. Okey, so dia punya ni 1 April pemilik telah membeli lengkapan menggunakan wang peribadi.
dia gunakan duit dia sendiri, dia beli satu lengkapan. Okey, lengkapan, contoh lengkapan aircon, okey, penghawa dingin kan, penghawa dingin, dia punya okey, apa-apa yang melekat di dinding, okey, itulah lengkapan. Okey, kipas dinding dan sebagainya. Okey, itulah lengkapan. Okey, dia guna duit dia 2,600, okey, untuk dibawa masuk ke dalam perniagaan. Okey, so dia kata susut nilai 10%. Okey, mula-mula sekali 2,600 kalau ikut logik kita lah. Okey, kalau ikut logik dia, kalau kita bawa masuk lengkapan, apa jadi pada lengkapan? Makin bertambah ataupun makin berkurang? Siapa nak respon? Kalau kita bawa masuk lengkapan, lengkapan kita makin bertambah ataupun makin berkurang? Tambah. Tambah. Bertambah kan? Okey. So bertambah jawapan dia. Okey. So yang dekat tanda soal ni, okey, dia minta kita kira 36,500 tambahkan dengan 2,600. Okey, so awak dah dapat dah tanda soal tu berapa nilai? 39,100. 39,100. Okay. So sebenarnya awak dah menjawab. Okey, terima kasih Alia Nisha. Okey, Alia. Sebenarnya awak dah menjawab tanda soal tu, iaitu jawapannya adalah 3,900. Okey, dah selesai dah. Okey. So kita baca lagi. Kadar susut nilai lengkapan ditetapkan pada 10 sen. 10 sen pula. 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Okay, kita baca ayat akhir tu, susut nilai. Okay. Susut nilai dikira setahun penuh pada tahun pembelian. Okay, ayat ni nak bagi tahu. Okay, ayat saya ni ya. Okay, ayat tersebut dia nak bagi tahu bahawa walaupun dia beli pada pertengahan tahun, contoh kita tutup 31 Disember, tapi dia beli mungkin 1 November ataupun 1 Oktober. Okay, dan dia tetap dikira sebagai setahun. Okay, so maksudnya susut nilai tu tetap dikira sebagai setahun. Okay. So macam mana kita nak kira susut nilai tersebut? Kita kena ambil nilai terakhir. Okay, nilai terakhir untuk nilai terakhir untuk susut nilai tersebut, nilai kos tersebut. Okay, nilai lengkapan tersebut. So kita kena ambil yang akhir. Okay, jangan ambil yang awal. Yang awal 36,500. Kamu kena ambil yang akhir iaitu 39,100. Darabkan 10%. Okay, siapa nak cuba? Okay. Nak tunjuk dalam kerja pun tak apa. 3,910. 3,910. Okey, 3,910. Okey, itulah jawapan dia. 3,910. Okey, kita dah ada jawapan dia. Di manakah tempat nak letak? Okey, dah jumpa dah jawapan ni. Okey, dah betul dah jawapan tu. Kita nak letak kat mana? Siapa nak jawab? Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul. Terima kasih Hafiz Iskandar. Okey, susut nilai terkumpul. Okey. Okey, apa jadi pada susut nilai terkumpul? Tambah. Bertambah. Okey, macam tu lah Hafiz. Okey, dia punya tu yang kita boleh kata benda yang sama lah. Okey, pelarasan ni boleh kata benda yang sama yang diuji. Okey. Okey, so 3910. Okey, so awak kena tambahkan. Susut nilai yang lama ialah 2,500. Tambahkan dengan yang baru 3,900. 3,910. Okey, 3,910. Siapa dapat jawapan dia? 6410. 6410. Okey, Ahmad Dania, Fatihah, terima kasih. 6410. Okey, itu jawapan dia. 6410. Okey.
So kita padam lah. Kalau kamu tak nak confuse, kamu padam je. Okay, nanti kamu tu je. Takut salah nak ambil nilai yang mana satu. Okay, 6410. Okay, kita dah menjawab satu Roman. Okay. Okay, kalau ada soalan awak boleh tanya. Okay. Satu Roman ni ada masalah tak? Okay. Ada dua pengiraan kat situ. Okay. Satu susut nilai, satu lagi lengkapan. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan. Seorang penghutang diisytiharkan muflis. Okay, penghutang ni merujuk kepada akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar pula. Akaun belum terima. Okay, akaun belum terima. Hutangnya bernilai 620 telah dihapus kira. Urus niaga ini belum direkodkan. Okey, kalau dia kata seorang muflis. Muflis ni dia tak boleh bayar lah. Okey, dia tak boleh bayar, dia tak ada duit. Okey, bernilai 620. Okey, kesan kat mana? Kalau ada kes muflis. Okey, kat mana kesan dia? Okey. Akaun belum terima. Akaun belum terima. Okey. Dekat akaun belum terima, okey, nak tambah ke tolak? Tolak. Tolak kan? Okey. Tolakkan. So kita pergi dekat akaun belum terima, okey, yang akhir. Okey. Okay, 620 kamu tolak 620. Okey, 8120 tolak 620. 7,500. 7,500. Okey, 7,500. Okey. So jawapan tu 7,500. Okey. Okey, kenapa kita kena buat pelarasan di maklumat akhir? Okey. Kenapa kita kena buat pelarasan di baki-baki akhir? Kenapa tak buat pelarasan pada 1 Januari? Okey, jawapannya ialah maklumat tambahan ni akan dibuat pada tarikh akhir. Okey. Biasa dia tak akan buat awal, dia akan buat akhir. Sebab itulah kita buat di baki akhir. Okey. Okey, so kita hati-hatilah, jangan kita buat pelarasan di baki awal. Kita buat di yang 31 Disember tu, okey. Jumlah ni 31 Disember. Okey. So kita dah rekod dia punya ni kan, nilai tadi 7,500. Okey. Okey, itu cara dia. So kita dah selesai untuk 2 Roman. Okey. Okay. Ada soalan tak 2 Roman? Tak ada. Tak ada Okey. Soalan saya, okey. Kalau kita buat penyata masa soalan milikan tunggal, kalau pelarasan ni seorang diisytiharkan muflis. Satu kita tolak dekat akaun belum terima. Betul, tadi kita dapat dah jawapannya 7,500. Satu lagi dekat mana? Belanja. Belanja kan? Okey, namanya adalah hutang lapuk. Okey. Kenapa kat sini tak ada belanja? Okey, sebab soalan ni adalah kes rekod tak lengkap. Okey, kalau tak jumpa belanja, so kita abaikan saja. Okey, kita tak perlu wujudkan. Okey, ni adalah belanja, tak perlu. Okey, kita sekadar baiki dekat pelarasan tersebut. Okey. Okey, melainkan ada satu ayat dia kata belum direkod mana-mana buku, barulah kita wujudkan yang baru. Okey, nanti awak jumpa nanti satu ayat nanti. Okey. Okay, so dah selesai 2 Roman. Okey, kita bincang yang 3 Roman. Okey, peruntukan hutang ragu dianggarkan 5% daripada akaun belum terima bersih. Okey, 5% daripada akaun belum terima bersih. So awak ambil 5%, darabkan ABT yang selepas pelarasan. Okey, 5% nak darab berapa? Kalau yang baru 7,500. Okey, berapa peruntukan hutang ragu? 375. 375. Terima kasih Anu Najla Siti Alia. Okey. So jawapannya adalah 375. Okey. Okey, 375 ni kat mana nak letak? Okey, kat mana biasanya kalau kita buat ni, dia akan berada di bawah akaun belum terima. Okey, dia akan berada di akaun belum terima. Okey, so kamu boleh
buat macam nak tu boleh juga. Okey, akaun belum terima, kemudian awak tolak peruntukan ragu pun boleh. Okey, so kita tulis macam tu je lah. Okey, okey, kat sini nama dia adalah peruntukan hutang ragu. Okey, namanya adalah peruntukan hutang ragu. Okey, so nanti kita akan buat pelarasan. Okey, kita dah selesai 3 Roman. Okey, 3 Roman. Okey, kalau ada soalan terus awak tanya lah. Okey, kalau ada soalan terus awak tanya. Okey, kita berhenti terus kita bincang. Okey. Okey, seterusnya Encik Faizal mengambil barang niaga 240 sebulan untuk kegunaan pribadi. Dia ambil barang 240 sebulan. Okey, kalau setahun sebulan 240. Kalau setahun 2880. 2880. Okey, 2880. Okey, kita dah jumpa jawapan dia. Dia mengambil barang niaga. Okey, setiap bulan dia ambil 240. Okey, kalau kita belajar masa kita buat penyata kedudukan kewangan, akaun perdagangan atau rugi, kalau dia mengambil barang niaga, kesan kat mana? Ingat tak? Masa kita buat ni kan, masa perkongsian macam kat belian kan, okey, satu kata belian, okey. Yang kita buat selama ni, kalau kita ambil barang niaga, kesannya dekat belian. Kita cek dekat maklumat awal tadi, yang dekat ni kan, yang 1 Januari, 31 Disember tak jumpa pembelian. Ni tak ada pembelian. Maksudnya, kita tak perlu buat pelarasan dekat dekat baki-baki tersebut. Okey. Okey, so tak perlulah. Okey, tak perlu buat pelarasan kat situ. Dia ada satu tempat. Okey, ambilan ni ada satu tempat di dekat ni, penyataan untuk rugi. Nanti kita buat. Okey, ada format dia kan. So kat situ kita maklum saja. Kita maklum bahawa ambilan setahun adalah 2880. Okey. Okey, nanti kita akan buat ni. Kita akan buat satu tempat tu. Okey, dekat ambilan tu ada satu tempat ni. Okey. So nak mention kat sini boleh juga. Nak mention ni adalah ambilan. Okey, ambilan. Okey, boleh mentionnya dulu lah ambilan. Okey, dah selesai yang keempat. Okey, 3 maklumat yang terakhir. Okey, 3 maklumat yang terakhir. 2 nota kredit yang diterima. Okey, berjumlah 1450. Okey, ada 2 nota kredit. Okey, dia dah jumlahkan. Kamu tak perlu dapat 2, dia dah jumlahkan. Sebab dia kata ayat dia tu berjumlah. 1450 telah dijumpai. Okey, tiba-tiba tercicir kat mana-mana dijumpa dan masih belum direkod dalam mana-mana buku. Okey. Kalau nota kredit yang diterima. Okay, cuba kita fikir. Pulangan belian ke pulangan jualan? Nota kredit yang diterima. Jualan. Jualan. Jualan Ada tak jawapan lain? Jualan ke belian? Belian. Okey, kenapa Amalina kata belian? Cuba kita bincang kejap. Kita fikir logik. Yang ni kita nak tackle ni, kita nak tackle ayat dia tu. Daripada ayat tu kita boleh tahu, ni pulangan jualan, ni pulangan belian. Cuba kita fikir sekejap. Nota kredit yang diterima. Okey. Pulangan belian ke pulangan jualan? Okey. Yang tu pulangan belian. Amalina kata pulangan belian sebab duit keluar. Okey. Okey. Sebab dia keluar kod. Okey. Sebab duit keluar
Okey, jawapan Amalina ni betul. Okey, betul jawapan Amalina. Okey, gini Okey, dia gini je, awak boleh faham. Okey, contoh. Saya menjual pakaian dekat kamu. Okey, saya jual pakaian. Tiba-tiba pakaian tersebut, okey, pakaian tersebut koyak. Okey. So siapa yang bagi tahu? Okey, kamu yang bagi tahu. Kamu bagi tahu, okey, ini pakaian koyak. Okey, saya terima. Okey, saya terima semula barang tersebut. Okey, barang saya terima, tapi saya kena buat dokumen. Okey, buat dokumen iaitu nota kredit. Okey, nota kredit dan diberi kepada kamu. Okey. So nota kredit itu kamu terima. Okey. Kamu terima maksudnya ia adalah pulangan belian. Okey, boleh jelas tak pulangan belian ni? Okey. Jelas tak? Biar kamu faham. Okey, ni pulangan belian. Kita bukan teka, memang betul jawapannya pulangan belian. Ada nak tanya? Okey, siapa-siapa boleh tanya. Okey, nota kredit ini adalah pulangan belian. Sebab kata kuncinya ialah diterima. Okay, kita terima dokumen tersebut. Okay, pulang barang kita pulangkan. So kita terima dokumen. So kita anggap ni adalah pulangan belian. Okay, nak tanya tak pulangan belian ni? Semua faham tak? Boleh? Boleh faham? Boleh Okay, bila ada pulangan belian, dekat mana kesan dia? Akaun belum terima ataupun akaun belum bayar? Okay, kita nak cari belian tak ada, nak cari pulangan belian tak ada, tapi yang adanya adalah akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Dekat mana kesan dia? Kalau pulangan belian. Yang ni simple yang kita biasa kita jumpa kalau kita buat akaun perdagangan untung rugi, PKK. Selalu sangatlah, boleh kata selalu sangat kita jumpa. Okey. Kalau pulangan belian, kesannya kat mana? Siapa nak respon? Akaun belum terima ke akaun belum bayar? Akaun belum bayar. Okey. Kalau jualan, akaun belum terima. Okey, kalau pulangan jualan, akaun belum terima. Kalau pulangan belian, akaun belum bayar. Okey. So jawapannya adalah akaun belum bayar. Okey. Dekat akaun belum bayar, nilai 1450 ni, okey. Kamu kena tambah ke tolak? Okey. Tambah ke tolak? Okey, dah tahu dah dekat ABB. Kalau pulangan belian, tambah atau tolak? Wan Maisarah. Tambah. Tambah ke tolak Wan? Tambah dekat akaun belum bayar. Kenapa tambah? Wan kata tambah kenapa? Logiknya apa Wan? Okey, Syarah ni kata tolak. Kenapa Syarah ni kata tolak? Okay, kita ada jawapan. Cuba awak guna tu. Maksudnya kamu ada hujah dia lah. Okay, kenapa saya tambah? Kenapa saya tolak? Okay, betul tak fahaman tu? Okay, kalau salah saya betulkan. Okay, Syarah ni kenapa tolak? Okay, pulangan belian. Okay, barang tersebut maksudnya hutang kita makin bertambah ke makin berkurang? Okay, barang tu rosak kan? Barang tu rosak, kamu pulang balik. Adakah kita kena tanggung barang yang rosak tu? Tak. Tak kan? Okay, so jawapannya apa? Kena tambah ke tolak? Tolak. Okay, Wan ada silap sikit. Kena tolak. Okay, Wan. Jawapannya adalah kena tolak. Okay, sebab maksudnya hutang kita makin berkurang. Okay, kalau tak adil lah kita. Dah lah kita pulang barang. Kita kena tanggung lagi. Okay, maksudnya kita kena tolakkan. Okay, so ABB ni kamu tolak 3480, tolakkan dengan 1450. Okay, so jawapannya ialah 2030. 2030. Okay, 2030. Okay. Okay. Dua lagi. Okay, dua yang terakhir.
Okey, Pasaraya Faizal telah menyewa sebuah van. Okey. Sebuah van bermula 1 Julai 2019 pada kadar RM300 sebulan. Dia sewa van RM300 sebulan. Okey. Sehingga akhir tempoh keakauntan, perniagaan itu telah membayar sebanyak RM1,300. Okay, kita kena kira dulu. Kalau 1 Julai hingga tutup akaun, siapa nak kira? 1 Julai, 1/7 hinggalah 31/12. Berapa bulan awak dapat? 6. 6 bulan. Okey. Okey, Fatihah kata 6 bulan. Okey. 6 bulan. Okey, 6 bulan sebulan adalah RM300. Kalau 6 darab 300, 1,800. 1,800. Okey, jawapannya adalah 1,800. Tapi kita membayar, perniagaan tersebut membayar 1,300. Okey, dia bayar 1,300. Kita kira 1,800. Nampak perbezaan dia. Okey. 1,300 dah dibayar, tapi kita kira sepatutnya perniagaan tersebut, Faizal tersebut kena bayar 1,800. Berapa lagi yang dikurang bayar? Okey. Berapa lagi? 500 kan? Okey, Amalina, Dania. Okey, kurang. Alia kata, okey, kurang. Okey, jawapannya adalah 500. Okey, 500 ni, okey. Sewa apa? Sewa belum terima ke? Sewa belum bayar ke? Sewa belum terpoleh? Okey, sewa belum bayar. Terima kasih Diana Hamni. Okey, maksudnya dia dah faham dah. Okey, belum bayar, I know. Okey, sewa belum bayar. Sebab kita bayar 1,300. Sepatutnya bayar 1,800. Kita kira tadi 500 kurang. So, sewa belum bayar. Okey, sewa belum bayar. Okey, RM500. Okey, sewa belum bayar ni. Okey, kita highlight. Okey, kita highlight yang ni, jawapan ni. Banyak kali highlight tapi kita tak tahu mana satu jawapan dia. Okey. So, 500 sewa belum bayar. Aset semasa ataupun liability semasa? Liability semasa. Okey, liability semasa. Okey, liability semasa. Okey. Okey, yang terakhir. Okey, yang terakhir soalan ni. Pada 31 Disember 2019, pemilik telah memasukkan tunai 2,300 ke dalam bank untuk menambahkan modalnya. Okey. Okey, so dia memasukkan 2,300. Okey. Okey, kita tulis kat sini menambahkan modal ni sebenarnya modal tambahan. Okey. Memasukkan tunai ke dalam bank. Apa jadi pada bank? Dia masukkan duit dia, masuk dalam bank, so bank akan Tambah. bertambah. Okay, so bank akan bertambah. So Daniel, okay, terima kasih. So kita tambah bank 2,300. Okay, 5,200 tambah 2,300. 7500. 7,500. Okay. Okay, itulah jawapannya 7,500. Okay. So ni adalah modal tambahan. Kita tahu modal tambahan. Okay, yang pertama tadi saya lupa nak tulis modal tambahan. Okay. Okay. 2,600. Okey, dah selesai pelarasan. Okey, dah selesai pelarasan. So kita akan buat penyata mengira modal pada 31 Disember. Okey, yang ni kita kena laju sikit. Okey. So awak gunakan journal. Sepatutnya journal, tapi kalau tak ada journal pakai test pad. Okey. Okey, macam biasa tulis nama perniagaan, nombor soalan. Okey, A Encik Faizal, Pasaraya Faizal. Okay.
Soalan A itu adalah penyata mengira modal. Okey, 2019. Okey, soalan kamu salin je. Okey, salin tu sebagai tajuk dia. Nama tu kena tulis nama perniagaan. Okey. Yang penting nombor soalan. Okey, nombor soalan tu kena ditulis. Okey. Okey, siapa dah siap bagi tahu? Okey, semua dah siap? Dah. Okey dah. Okey. Dah okey. Yang lain semua okey. Kita tunggu lagi seorang dua respon. Dah. Okey, Hafiz kita dah. Okey. So kita ni kita akan mulakan penyata mengira modal pada 31 Disember. Okey, penyata mengira modal ni dua je dia punya tulis maklumatnya. Aset tolak liability. Aset tolak liability. Okey. So tu je dia punya format dia, aset tolak liability. Okey, kalau aset tu banyak, banyaklah aset tersebut. Okey. So kita akan mulakan dengan aset. Jangan mulakan dengan liability sebab dia punya ni lah. Okey. Cara dia mesti bermula dengan aset. Okey. Okey. Aset, kita listkan semua aset. Tak kisah aset semasa ataupun aset bukan semasa. Okey, semua kita listkan. Okey, oleh kerana pada 31 Disember, so kita kena ambil semuanya pada 31 Disember. Okey, so kita ambil yang 31 Disember lah. Okey, pertama, aset yang pertama ialah apa soalan nak bantu? Premis. Okey, premis. Okey, premis. Okey, kamu pakai dua laju tak apa. Okey, dua laju sahaja tak apa. Okey, laju yang hujung-hujung saja. Okey, so premis yang pertama, okey, kita ambil yang akhir. Nilai yang akhir iaitulah 250,000. Okey, satu. Okey. Okey, yang seterusnya, selain daripada premis. Okay, saya dah tahu. Okey, lengkapan. Okey, lengkapan. Okey, lengkapan ambil nilai baharu. Ambil nilai baharu. Okey, yang ni saya tulis. Patut kat bawah kan 250,000. Okey, ambil nilai baharu. Okey, berapa nilai baharu? Seorang respon. 39100. Okey. Kamu tulis dekat laju yang kedua. Okey, sebab apa laju kedua? Sebab apa laju kedua? Sebab ada susuk nilai. Okey, sebab nanti awak pasangkan susuk nilai tadi. Okey. So susuk nilai mesti berada di bawah ni. Okey, siapa-siapa nak bagi tahu berapakah susuk nilai lengkapan? Susuk nilai terkumpul lengkapan. 6410. Okey, 6410. Okey, 6410 ni kena tolakkan. Okey, kita cari je semua aset. Okey, kalau ada susuk nilai tolakkan. Okey. So siapa dah kira bagi tahu saya. Okey, berapa nilai? Siapa-siapa tak kisah. Okey. 3690. 3,660. 3,030. Lagi sekali. 32,000. 690.
Okey, 32690. Okey, 32690. Okey, kalau ada salah, kalau lain pada jawapan ni bagi tahu. Okey. Okey, so ni jawapan dia 32690. Apa lagi yang aset? Okay, yang kita tulis tadi kan. Okey, apa lagi aset? Bank. Bank. Okey, bank. Okey, bank ambil nilai yang baharu. Okey, bank nilai yang baharu. Okey, berapa tadi? 7,500. 7,500. Okey, next. Okay, jangan orang yang sama je respon, yang lain kena respon juga. Okay, jangan tunggu kawan kita je respon. Yang lain pun boleh respon, tak ada masalah. Okay, selain pada bank, apa lagi? Tunai. Tunai. Okay, tunai. Okay. Berapa Afiq tunai, Afiq? 2340. 2340. Okay. Okay, next. Siapa? Inventory. Okay, inventory. Okay, inventory. Okay, respon. Berapa nilai? 28,750. Okay, terima kasih Dayana. 28750. Okay, next. Selagi ada aset, kita listkan dulu aset. Kita jangan selang-selang. Okay, aset je dulu. Lagi? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Okay, berapa nilai? 7,500. Okay, 7,500. Okay, tadi kita buat peruntukan teragu. So, kamu buat di kolom yang kedua dulu. Okay, 7,500. Okay. Buat di kolom yang kedua sebab tadi kita ada perasan ada satu peruntukan teragu. So, awak tulis bawah dia. Okay, sebab dia adalah catatan kontra. Okay, mesti tulis bawah dia. Okay, peruntukan teragu tadi kan. Okay, tadi kita dapat berapa? 375. 375. Okay, 375. So, kita kena tolakkan. Okay, 375 tolak 7,500. Okay, siapa dah ada jawapan terus respon lah. Okay, bagi je, bagi tahu je. 7125. 7125. Okay, terima kasih Daniel. 7125. Okay, kalau salah bagi tahu. Okay, setakat ni 7125. Apa lagi aset? Insurans Surabaya. Insurans Surabaya. Okay, insurans Surabaya. Syazah ke? Yang tadi bagi tahu. Nilainya berapa? 660. Okay, 660. Okay, ada lagi aset bagi tahu. Kalau tak ada kat situ, cuba check, double check dekat maklumat pelarasan ataupun maklumat tambahan. Ada tak kita tulis aset? Kalau ada. Ada lagi tak? Ada? Ada. Okay, kalau tak ada, so kita boleh kira berapa nilai aset. Okay, siapa dapat? Mana bagi tahu? Kalau nilai banyak ni, kalau boleh kira lah sekali, dua kali. Okay. Takut salah tulis. Ni kan tekan kalkulator. Saya dapat 329 329. 065. Okey. Anu Najla dengan ni Alia.
dah 32690. Mana satu je yang betul? Alia ke 329065? Okey, Alia awal dah. Okey. Okey, so jawapannya ialah 329. Siapa dapat jawapan yang sama banyak tu, dia itulah jawapan dia. 329065. Okey. Okey, ada tak jawapan yang lain? Siapa yang jumpa jawapan lain? Okey, setakat ni tu jawapan dia lah. Okey, itu jawapan dia. Okey, 329065. Okey, Najla dengan Alia kira balik. Kenapa dapat 32690? Okey. Okey, so itu jawapan untuk asset. So kita listkan liability. Okey, selang ataupun bawah dia yang ada ruang kosong tu, liability. Okey, kita tulis liability untuk liability ni lah. Liability semasa dan juga liability bukan semasa. Okey, tak kisah. Yang penting liability. Okey. Okay, liability yang awak jumpa dekat maklumat pertama tu yang ni, yang 31 Disember tu. Okay, bagi tahu. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okay, berapa nilai yang selepas ditolak? 2030. 2070. Okay, yang lain? 30. 30. 2030. Okay, 2030 akaun belum bayar. Kita buat laju yang kedua ni, yang pertama ni. Sebab kita nak kena jumlahkan dulu. Okay. Next, selepas akaun belum bayar. Cikgu, Ya. kalau yang ni tak payah bawah dia tulis tolak pulangan belian. Okey. Cara kata nak tulis tolak pun boleh. Okey, dia nak tulis simbol tolak ataupun boleh tolak titik bertindih liability pun boleh. Okey, ataupun tak tulis tolak pun tak apa, tapi yang penting kamu tolak. Okey. Kalau nak ingat tulis je lah tolak. Okey, tulis tolak kat situ tepi tu, nanti takut kamu lupa nak tambah ke tolak. Okey, selepas akaun belum bayar. Apa lagi yang liability, tak kisah semasa atau bukan semasa. Kadar bayaran belum bayar. Okey. Okey, berapa Alia dapat kadar bayaran belum bayar? Sama tak nilai dia? 430 kan? Dia tak ada pelarasan. Okey, 430 tak ada pelarasan. So ambil je nilai yang akhir. Okey. Ada lagi satu liability. Okey, susut nilai belum terperoleh tu dah bukan sewa belum bayar. Okey, sewa belum bayar tu yang dekat pelarasan. Okey, terima kasih Dayana. Okey, sewa belum bayar. Okey, berapa tadi Dayana? Dayana Kasara, sewa belum bayar berapa nilai tadi? RM500. Okey, ada lagi liability? Awak check, double check ada lagi tak? Tak ada. Okey, so boleh jumlahkan. Okey. Okey, Cikgu Nazimah. Okey. Okay, berapa nilai liability? Okey, siapa yang dah kira boleh ni. 2960. 2960. Okey, so dia punya ni dah ada liability, dah ada aset, kita tolak je lah. Okey, aset tolak liability. 329065 tolak 2960. Okey. Siapa ada nilai tu, dah ada nilai bagi tahu.
326 105. Okey, yang lain macam mana? Sama macam Amalina, sama macam Najla, okey, semua Halia, Mariam, okey, semua jawapannya sama. Okey, sama. Okey. So bawah ni dia adalah modal pada 31 Disember 2019. Okey, 2019. Okey. Okey, itu jawapannya untuk A Nah, itulah cara dia. Okey, ada nak tanya untuk ni A sebelum kita buat B. Okey, dekat skema yang saya bagi jumlah tu ada salah sikit. Okey, sebab dia ada satu maklumat bank tu dia tak ambil kira. Okey. Okey, ada nak tanya sebelum kita buat B? Ada Okey, so kita akan buat yang B yang akhir. Okey. Soalannya ialah penyata mengira untung rugi ataupun penyata untung rugi. Kalau boleh awak tulislah penyata mengira. Okey, penyata mengira untung rugi bagi tambah akhir 31 Disember. Kalau awak tulis penyata untung rugi, takut kamu salah format. Kalau penyata untung rugi ni adalah yang kita nak cari ni kan untung bersih tu kan. Apa tu, untung kasar tambah hasil tolak belanja, itu penyata untung rugi. Okey, kalau boleh tulis je penyata mengira untung rugi. Okey, sebab kita nak bezakan. Okey, tulis nama perniagaan Pasar Raya Faizal. Okey, penyata Okey, penyata mengira untung rugi ni dia tak sepanjang tadi. Aset tolak liability dia kalau 5 baris pun dah cukup sebenarnya. Okey, dah 5 baris cukup. Okey, kalau dah siap tajuk ni bagi tahu. Okey, Dana dah siap. Okey, yang lain macam mana? Semua dah? Ni lagi cepat kita ni, lagi cepat lah. Kita semua dah. Okey lah, kita semua dah. Okey, pertamanya untuk kita nak buat penyata mengira untung rugi ni, kita kena ingat format dia. Okey, mesti kena ingat format dia. Okey, dia bermula dengan modal. Yang ni kena ingat format ni sebab ujian pertengahan nanti akan masuk exam. Okey, kena ingat. Dia tak banyak, ada 5 je. Okey. So, pertama mulakan dengan modal akhir. Okey, pertama modal akhir tambah ambilan. Okey, modal akhir tambah ambilan. Selang satu baris, tolak. Modal awal dan satu lagi kena tolak modal modal tambahan. Okey, modal tambahan. Okey, lepas kita tolak semua ni kita akan dapat sama ada untung bersih ataupun rugi bersih. Okey. Okey, so itulah dia punya format dia. Okey. Okey, semua dah siap dia punya ni format dia. 5 baris je, 1, 2, 3, 4, 5, kira 6 lah, kira 6 sebab nanti nak kira untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, semua dah. Kita nak isi, okey semua dah Berapakah modal akhir yang kamu dapat tadi? Okey. 326 105, okey. Kalau situasi peperiksaan, apa-apa jawapan yang kamu dapat modal akhir, kamu ambil saja. Kamu letak nilai. Walaupun nilai itu salah, tapi jawapan tu ada markah.
Okay, sebab kemahiran memindahkan maklumat tu ke penyata metodologi. Okay, so awak jangan risaulah kalau awak dapat nilai mungkin dapat 300,000. Okay, pindahkan saja. Pindah dapat nilai, dapat markah. Okay, ada markah. Okay, 326,105. Okay, berapakah ambilan? Yang tadi kan kita buat maklumat tambahan tadi. Okay, berapakah ambilan? 2880. Okay, 2880. Okay, yang tadi kan dia ambil setiap bulan berapa ratus ringgit tu. Dia ambil. Okay, so dah kira kan 2880. Okey, modal akhir tambah ambilan. Okey, Mak Zia, Malina, Mariam, Alia. Okey. Jangan tolak. Tambah. Okey, sebab apa? Sebab ni format dia. Formatnya. Okey, 328,985. 328,985. Okey, 328,985. Okey. Okey, modal awal. Modal awal ni tak diberi. Okey, kita kena cari. Okey, modal awal tidak diberi, kita kena cari. Macam mana nak cari? Okey. Okey. So, kamu kena kira yang ni saja. Okey, saya highlight ni Kamu kena kira yang ni saja. Okey. Yang ini saja. Okey, semua yang ni. Semua yang ni. Okey. Semua yang di bahagian 1 Januari tu. Okey. Aset tolak liability. Aset tolak liability. Okey. So, kamu kena pasti mana kena tambah, mana kena tolak. Okey, premis tambah. Okey, kelengkapan kena tambah. Liability kena, okey, bank tambah ke tolak? Tambah tolak kalau bank sebab dia kredit. Tolak, okey. So, tunai tambah, inventory tambah, akaun belum bayar, tolak. Kenapa tolak? Sebab dia adalah liability. Akaun belum terima tambah, okey. Susut nilai kena tolak sebab dia catatan kontra. Okey, kadar bayaran belum bayar kena tolak sebab dia liability. Okey, sewa diterima belum top up oleh. Okey, pun kena tolakkan. Okey. Buat kira. Siapa-siapa dah kira, dah ada jawapan. Okey, maklum kat saya berapa nilai awak dapat. Okey, aset tolak liability. Dua 90800. Okey, terima kasih Aisyah, Mariam. Okey, kita minta seorang lagi, ada tak jawapan dia? Sama tak jawapan dia? 290. Okey, so samalah. Okey, sama. Okey. 290,800. Okey, 290,800. Okey, dapat dah modal awal. Biasanya dia akan dapat markah 1 sebab kita kira. Okey, sebab kita kira, kita ambil daripada sana lah. Okey, modal tambahan. Okey. Modal tambahan yang terakhir. Okey, modal tambahan ni berapa awak jumpa modal tambahan dekat maklumat tambahan tu? 2,300. Satu lagi ialah yang dekat lengkapan. 2,600. Okey. Sebab dia memasukkan modal, memasukkan lengkapan, memasukkan duit. Itu adalah modal tambahan. Okey, berapa jumlah modal tambahan? 4900. 4900. Okey. Okey, semua betul lah. Okey, 4,900. Okey, cuba awak jumlahkan 4,900 tambahkan dengan ni. Apa tu yang tadi mana dah pergi jawapan. Okey. So, tambahkan dua nilai ni. 290,800 tambah 4,900.
295 700. 295 7 ke 6? 7. 700. Okey, 295 700. Okey, terima kasih Fatih Alia. Okey. Berapakah nilai 328 985 tolak 295 300? 33285. 33285. Okey. Untung bersih ke rugi bersih? Untung. Okey. Kalau negatif, rugi. Kalau awak dapat negatif, rugi lah. Okey. Okey, betul lah Dayana. I know So jawapannya adalah untung bersih. Okey, so kita dah menjawab B. Okey, kita dah menjawab B 33285.